Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan sebanyak-banyaknya kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini kita masih lagi dikurniakan nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Dan alhamdulillah kita dapat hadir ke rumah Allah taala pada hari ini untuk kita bersama-sama menantikan masuknya solat fardu Jumaat. Dan kita akan bersama-sama mendengar khutbah. Dan insya-Allah pada masa yang ada ini, sukalah saya memperingatkan diri saya dan tuan-tuan. Pertamanya, jika masih lagi tidak berniat iktikaf, sama-sama kita niat iktikaf lillahi ta'ala. Mudah-mudahan adanya pahala ketika kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan dan saya kasih sekalian, pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi yang mana dalam kitab ini menunjukkan ataupun memberi ajaran kepada kita tentang betapa besarnya nikmat menjadi orang yang redha, redha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi yang dinyatakan bahawa yang mula ditulis Allah Subhanahu wa taala dalam Lauh Mahfuz ialah Bismillahirrahmanirrahim. Innaman istaslama liqada'i wa radiya bihukmi wa sabara ala bala'i ba'athtuhu yaumal qiyamah ma'as siddiqin atau kama qala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innaman istaslama liqada'i, sesungguhnya man, barang sesiapa, istaslama liqada'i, orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada aku, kepada qada aku, yakni ketentuan aku. Wa radiya bihukmi, dan redha dengan hukuman aku, redha dengan balasan yang telah aku tentukan. Wasabara ala bala'i, dan bersabar ke atas setiap ujian dan cubaan yang telah aku beri kepadanya. Ba'athtuhu yaumal qiyamah, maka akan aku bangkitkan darinya itu pada hari kiamat ma'as siddiqin. Hadis riwayat Qudusi, hadis riwayat Ad-Dailami daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di sini tuan-tuan ada dengar kalimah as-siddiqin. Seperti mana yang biasa kita dengar dalam ayat Al-Quran, yang mana kita akan baca seperti mana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Taala disebut juga tentang ada kalimah siddiqin. Allah Taala sebut, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka nanti akan ditempatkan bersama-sama dengan kenikmatan. Allazi an'ama Allah,
iaitu orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi, wasyuhada, wassadiqin, wassiddiqin, orang-orang yang membenarkan, orang yang benar dan membenarkan, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan amat eloklah mereka itu menjadi rakan-rakan dan teman, yakni menjadi teman. Nak cari orang, wa hasuna ulaika rafiqa, carilah golongan-golongan seperti ini untuk jadikan teman ataupun rakan. Baik. Jadi hadis ini ada menyebut tentang siddiqin sebagai kemuncak dia, iaitu inilah golongan yang disebut sebagai siddiqin yang benar dan membenarkan. Baik. Dalam hadis ini di permulaannya disebut man istaslama liqada'i, barang siapa yang telah aku tentukan, barang siapa yang tunduk dan patuh, dia redha dengan liqada'i, dengan ketentuan aku. Jadi disebut di sini tentang Lauh Mahfuz pada awalnya. Seperti biasa, ini di antara perkara yang memerlukan iman untuk kita mempercayai bahawa adanya Lauh Mahfuz. Adanya mizan, adanya kalam Allah Ta'ala, adanya Lauh Mahfuz. Perkara-perkara seperti ini memerlukan iman untuk kita percaya. Kalau sekadar guna akal, kita tak percaya. Dia mesti guna iman. Kerana iman itu nanti dia akan datang juga pada sumber. Yakni kita mesti tengok pada sumber Al-Quran dan juga sumber Al-Hadis. Baru kita boleh terima benda tu. Kan? Sebab dalam Quran dia ada sebut, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Lalu dalam perkara-perkara yang patut kita imani berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Taala tu memiliki Lauh Mahfuz. Yang mana Lauh Mahfuz ini dalam kitab ni dia kata, yakni sebuah kitab di sisi Allah Taala yang tidak diberitahu kepada kita. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu. Yang di atas itu tercatatnya semua ketentuan. Semua takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Daripada Adam sehingganya bumi ini akan dimusnahkan. Baik. Lalu kita sebut tentang qada. Liqada'i, man istaslama liqada'i, orang yang tunduk, redha, patuh bila ada sesuatu ketetapan, ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sepanjang hidup saya dan tuan-tuan sekalian, berapa banyak ketentuan Allah Ta'ala dah tentukan pada kita? Berapa banyak? Jodoh, kelebihan harta, kelebihan pangkat, keluarga, anak, kematian. Berapa banyak ketentuan-ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita yang kita terpaksa hadapi. Ada yang ketentuan yang kita terpaksa hadapi dengan seronok. Allah jodohkan kita dengan orang yang kita nak, seronok. Lalu Allah ambil orang yang kita sayang tanpa kadang-kadang kita tidak bersedia dengan pemergian orang yang kita sayang. Itu dimaknanya qada. Allah tetapkan dah. Dan Allah Ta'ala laksanakan ketetapan tersebut. Maka berlakulah pada kita. Dan itulah yang telah pun tuan-tuan yang selagi nyawa kita ada pada badan, selagi itulah yang kita kena hadapi. Sebab hidup kita tak boleh diputuskan dengan takdir dan juga qada tadi. Dalam bahasa rukun iman dia panggil qada dan qadar. Maka qada ini maknanya ialah perintah ataupun pelaksanaan daripada ketentuan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala letak pada setiap makhluk. Baik. Dalam Al-Quran dia ada sebut beberapa kalimah tentang qada. Contohnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan telah ditentukan, telah ditetapkan ke atas kamu ataupun perintah Tuhan kamu alla ta'budu, yakni kamu menyembah illa iyyahu, melainkan menyembah Allah semata-mata.
Tak boleh sembah yang lain. Baik. Lalu kalau kita nak tengok lagi huraian tentang qada itu, tuan-tuan boleh rujuk kepada satu sirah, iaitu di antara seorang sahabat muktabar, yakni Umar Al-Khattab, dengan seorang sahabat nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang panglima perang. Dia kata ketika Khalifah Umar mahu pergi melawat ke salah sebuah kota di Syria, orang-orang melaporkan di tempat tersebut, kota tersebut ada satu wabak penyakit. Wabak. Seperti mana yang kita sedang hadapi hari ini. Dia bukan berlaku wabaknya bukan berlaku 2010. Sejak dulu lagi telah berlakunya wabak. Omar nak pergi masuk, dapat khabar di sana ada wabak. Lalu Umar berkata kepada Abu Ubaidah, lebih baik kita tak payah masuk dalam kota ini. Abu Ubaidah pun menjawab, dia kata, apakah tuan mahu lari daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Umar pun menjawab, Umar jawab kepada Abu Ubaidah, dia kata, aku lari daripada qada Allah kepada qadar Allah. Aku lari daripada qada Allah kepada qadar Allah. Maknanya, aku lari pada tempat yang memang dah Allah Ta'ala turunkan dah wabak itu. Daripada tempat yang Allah Ta'ala kata, aku dah tentukan tempat ini akan jadi, tapi belum lagi pelaksanaan di tempat itu. Sebab kata qadar Allah Ta'ala ni, setengah ulama akidah menyebut, boleh berlakunya perubahan atas usaha ataupun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila telah berlakunya qada, contohnya telah berlakunya qada ketetapan kematian, siapa boleh ubah? Tak ada siapa boleh ubah. Tak ada siapa yang boleh ubah. Sebab itu apa yang disebut oleh dalam sejarah kisah ini, disebut di sini, ucapan ini menunjukkan bahawa takdir itu belum menjadi qada ataupun keputusan. Sebab tu kadang-kadang kita sebut, kalaulah takdir aku macam ni, aku akan begini-begini. Walaupun kita ni orang Islam ni elaklah berkalau-kalau. Cuma bila berkalau itu sekadar kalau hal-hal dunia, tak apalah. Tapi jangan sampai kalau-kalau melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dan kalau mati ni, dan ingat dia nak suruh tangguh qajab, itu dah berkalau dengan hak Allah Ta'ala. Boleh? Kalau jangan sampai melangkaui hak Allah Ta'ala. Seperti mana saya bagi contoh tadi. Eden, itulah di sebelah tu Eden lah kan. Dan sayur pula. Eden tahu arak ni haram. Kalau Dan minum sikit, Dan tak mabuk, maka tak apalah. Tu kalau lah tu. Kalau Dan minum sikit. Dia kalau tu sebab ada hak Allah Ta'ala tu. Cuba try satu lagi. Kalau Dan masuk neraka, cuba lah. Sebab di sana kalau yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, maka tu di luar kuasa manusia. Sebab tu jangan berkalau-kalau dengan hak Allah Ta'ala. Contohnya kalau Dan sakit, nanti dia ingat, jangan tunggu kalau sakit, jangan minta sakit. Kerana hak itu bukan hak manusia yang menentukan sakit. Tapi asbab manusia yang sakit. Kerana dia yang cari penyakit. Allah Ta'ala laksanakan qada tersebut. Macam tuan-tuan yang sedang mengalami penyakit. Ada sakit jantung, ada sakit kencing manis, ada sakit. Sakit apa lagi? Sakit hati tu hari-hari lah. Yang sakit jantung, kencing manis, dah potong kaki. Lalu berkalau. Kalaulah dulu aku tak minum air gas, Messi dan sehatkan. Tak apalah, baru dah jadi. Bodoh dah jadi. Jadi dan itu di luar, bukanlah hak Allah Ta'ala. Itu memang penyesalan. Kan? Penyesalan ni memang ada kalau. Kalaulah aku bawa kereta elok-elok, tak aksiden. Betul. Itu penyesalan. Baik. Lalu disebut di sini juga, masih dapat diharapkan atau masih dapat dihindarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya apabila telah menjadi keputusan dan hukuman ataupun ketetapan, maka itulah yang dinamakan sebagai qada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak dapat kita tolak lagi. Berlaku, maka tidak dapat kita tolak lagi. Maka perkara ini sesuai seperti mana Allah Taala sebut dalam Quran,
wa kana amran maqdiya. Dan adalah hal itu, hal sesuatu perkara itu telah ditetapkan berlakunya. Dah berlaku, maka itulah takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan dan dia telah pun berlaku. Kana ala rabbika hatma maqdiya. Dan yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Baik. Jadi tuan-tuan faham. Kita dah faham berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tunduk redha pada ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya, wa radiya bihukmi, dan dia redha, wa sabara ala balai, dan bersabar terhadap bala ataupun musibah yang ditimpakan kepada kita. Nak pula dalam keadaan wabak hari ini, maka tuan-tuan kena banyak sabar. Sabar dulu. InsyaAllah satu hari nanti Allah Ta'ala akan angkat bala ini seperti mana yang telah berlaku pada orang-orang yang terdahulu. Dan Allah Ta'ala disebut pada akhir itu, ba'athtuhu yaumal qiyamah, aku akan bangkitkan kalian pada hari kiamat nanti, ma'as siddiqin, bersama dengan orang-orang yang benar. Baik. Lalu disebut dalam kitab ini juga, dia kata, di antara perkara yang menjadi renungan kita sepatutnya ialah dalam hadis ini secara keseluruhannya berdasarkan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat teguh. Dia nak menunjukkan bahawa apa sahaja ketetapan yang telah berlaku, kita sebagai manusia mesti memastikan kedudukan kita itu mesti berserah diri kepada Allah dengan bulat-bulat, yakni datangkan ikhlas dalam diri kita. Tuan-tuan dan saya kasihi sekalian, tuan-tuan di hadapan saya masih lagi mempunyai komitmen ataupun peluang, ataupun orang kata apa, masih lagi ada masa untuk kita patuh pada perintah Allah itu hari demi hari, minggu-minggu sampai hari ini. Sejak dulu lagi sampai hari ini. Dan sampai saat ini tuan-tuan dalam keadaan masih lagi letak diri itu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Maknanya tak tinggal. Seboleh-bolehnya tak tinggal. Cuma kadang-kadang manusia ni ada lalai dan sebagainya. Itulah kelemahan nama pun manusia. Tapi kita kalau boleh nak letak diri itu, mestilah apa sahaja mesti berserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di antara kesannya ialah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, maka itulah pegangan yang teguh. Pegangan yang sangat teguh, seperti simpulan yang sangat kuat. Kerana manusia itu adanya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana makna Islam itu sendiri. Islam maknanya tunduk, patuh, berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pengakuan syahadah kepada Allah bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita baca tadi, kita baca beberapa ayat tadi, seperti mana Allah Ta'ala akan menempatkan orang-orang tadi di kalangan para nabi, para nabi. Kedudukan para nabi Allah Ta'ala letak di tempat yang sangat tinggi, nikmatnya dalam syurga. Kerana syurga itu bukan barang yang boleh kita beli. Maknanya kita kumpul duit di dunia untuk kita beli di akhirat. Bukan. Seperti mana tuan-tuan ada kemampuan mengumpul duit lalu beli rumah di dunia. Tidaklah seperti itu. Sebab tu kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam doa kita. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Furqan. Kan? Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharamah. Wahai Tuhan aku, sisihkan aku, jauhkan aku daripada azab neraka Jahannam. Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya dia seburuk-buruk azab. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan itulah tempat yang paling buruk sebagai yang dipilih untuk sebagai tempat dia nak berada pada hari yang nanti sudah ada ketetapan. Kau nak pilih tempat yang memang buruk, maka natijahnya ketika di dunia ini melakukan banyak perkara buruk, pada akhirnya akan diterima perkara yang buruk.
Kita tidak mahu seperti itu. Yang kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut, diletakkan kita bersama dengan golongan para nabi, nabiyin, wasiddiqin, orang yang benar dan membenarkan. Apa makna benar dan membenarkan ni tuan-tuan? Makna benar dan membenarkan. Tuan-tuan bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadah, penyaksian itu yang pertama yakin benar. Membenarkan itu datang dengan amal. Boleh? Benar lafaz tadi. Benar i'tiqad hati. Membenarkan itu datang dengan amal. Dia bukan membenarkan, macam mana? Benarlah, betul lah tu. Belum lagi. Dia mesti membenarkan datang dengan amal. Sebab tu, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Amilus solihat adalah indikator ataupun petunjuk seseorang itu membenarkan. Membenarkan siapa? Membenarkan penyembahannya itu, pengabdiannya itu, yang benar-benar dia menjadi hamba adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dia benar, ya betul. Syahadah benar, benar. Lepas tu tuan-tuan, bila orang nak mengucap dua kalimah syahadah ni, yang dia ni bukan Islam sebelum tu, dia nak masuk Islam, kan? Tuan-tuan kena tanya dia, adakah kamu yakin benar bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Jadi kawan tu cakap, ya benar, saya yakin. Adakah kamu terima dengan benarnya bahawa Nabi Muhammad itu Rasul? Rasul Allah? Ya, saya benar. Itulah dia penyaksian benar kita. Jadi membenarkan itu pula apa dia? Melalui amalan kita. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Bayyinah tu kan, sebelum Allah Ta'ala cerita pasal orang mukmin, Allah Ta'ala cerita dulu pasal orang kafir, orang yang kufur. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang tidak beriman ini, orang yang musyrik ini, akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini akan mendapat penghasilan yang buruk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Di penghujung surah Bayyinah tu diajar kita radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha kepada dia hasil dulu ketika di dunia, wa radu'an, dia sendiri redha. Maka inilah yang kita nak minta. Kita nak didik hati kita. Kita nak diletakkan bersama dengan tadi an-nabiyyin was-siddiqin. Maka kita faham konsep siddiqin, bukan sekadar membenarkan dengan lidah, tapi mesti membenarkan dengan amalan. Tuan-tuan, kita ni tak tinggi mana pun di kalangan manusia ni. Maka kita harap sikit ilmu yang kita ada, mudah-mudahan kita boleh faham dan kita boleh beramal dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan Allah Ta'ala sentiasa bagi hidayah dan petunjuk setiap kali kita minta, bila mana sama ada dalam keadaan kita tenang ataupun dalam keadaan kita sulit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dengan hidayahnya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.